أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. إلى خضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ثم إلى أرواح آبائه وأمهاته وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وإلى الملائكة المقربين وقربنا والشهداء والصالحين وإلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات من مشارق الأرض إلى مغربها ومن يمينها إلى شمالها ومن خاف إلى خاف من لدن آدم إلى يوم القيامة شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ثم إلى روح حاضرنا ولكل كافة شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الحمد لله الذي خلق الإنسان علمه البيان وأنزل له القرآن وجعل له موئذة وشفاء وهدى ورحمة لذوي الإيمان. والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين حاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري
wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma iftah li bi futuhil arifin. Allahumma yasir wa la ta'asir fa inna taysira kulli 'asir 'alaika yasir. Allahumma tammim bil khair bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la haula wa la quwata illa billah. Yang dimuliakan yang kasih Imam Masjid Jami Bukit Pasir, yang dihormati yang dikasihi pengurusi dan seluruh ahli jawatan kuasanya, yang dihormati yang dikasihi para imam, para bilal, bapak-bapak haji, bapak-bapak, ibu-ibu hajah, ibu-ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Pertama-tamanya rafa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada petang yang mulia ini Allah beri peluang lagi untuk kita bernafas. Ada beberapa sahabat yang telah dipanggil oleh Allah untuk menghadap Allah, dan sudah tidak ada apa-apa lagi yang boleh dilakukan kerana hidup di sana adalah kekal abadi. Jadi sahabat yang dirahmati Allah, kita masih lagi menjadi salik. Sama ada kita diruntun ataupun kita dituntun, itu yang menjadi persoalan kita. Di dalam melakukan setiap ibadah, wajibnya kita berilmu. Begitu juga yang bab yang kita bincangkan adalah bertasawuf di dalam solat. Solat perlunya bertasawuf, kerananya solatlah yang paling hampir dengan Allah, satu-satunya ibadah yang sangat hampir dengan Allah. Oleh kerananya salah adalah perbualan, perbicaraan kita dengan Allah. Jadi sahabat yang dirahmati Allah, bagaimana kita nak berbicara dengan Allah kalaulah kita ini tidak mempunyai kaedah bagaimana kita nak berdepan dengan Allah? Inilah yang menjadikan titik mulanya untuk kita disebut oleh Allah illa liya'budun, semata-mata untuk menyembah Allah. Jadi bagaimana kita menyembah Allah? Ini yang menjadi persoalan. Dulu kalau kita belajar bab solat, lebih kurang aja, kita pun belum balik lagi. Sekarang dah nak balik dah, tapi solatnya sama yang baru balik. Balik ni maksudnya apa? Orang yang balik, dia dah faham dah dunia ni. Ini buat gini salah, ini kena buat, itu kena buat. Itu balik. Kalau dia masih gonyeng aja, itu belum balik lagi. Tapi ramai yang dah umur 40 pun macam itu gonyeng. Maksudnya apa? Dengan solat belum faham. Oleh kerana belum mencapai tahap yang disebutnya hakikatus solat. Ramai yang boleh bercerita, inilah kerja hakikat aku. Ini kerja hakiki dia tu. Kerja hakiki kita apa? Kalau cikgu lah. Kalau dia jadi polis lah, kerja hakiki dia kata. Dan dia tahu kerja itu macam mana. Kalau dia nyawit, dia tahulah nyawit. Kalau kita disuruh motong sawit, agak bukan pakar, saya rasa boleh pingsan. Sebab pengalaman saya, nak cuba try test, macam senang aja, cik-cik gedebuk. Jadi cuba. Saya yang pitam. Kenapa? Rupanya dengar ni pun satu kerja. Nak dengar je. Rupanya tak semua orang boleh dengar. Tu dengar pak. Kalau kita nyabit tu dengar. Dengar ni kalau lebih daripada 1 minit, boleh pitam kita tu. Oh, berputar-putar dah. Tapi kalau orang pakar, dia dengar, dia dah tahu kat mana dia punya dah nak dikaitnya. Cik-cik gedebuk. Senang aja dia. Rupanya dia sudah mahir dalam dia nak mengait, ataupun senang ceritanya nak apa ni, motong sawit lah gitu. Motong gotah, motong sawit macam-macam yang diputung. Itu sebab sekarang ni mahal. 1 tan 1,000 lebih. Tapi sekarang tinggal 5 tan dan dapat 1,000. Kalau 5 tan dan melawas. Agaknya lah saya pun ya ke kampung baru ada sawit. Jadi sahabat yang dirahmati Allah, adakah kita begitu dalam melakukan ibadah solat? Ada yang baru 20 tahun solat, baru 20 tahun ada. Kalau kita nyawet 20 tahun macam mana? Itu masak kita masak, dia tahu. Walaupun 20 kaki tahu, 20 kaki ketinggian, dia tahu tu masak kita masak. Dia boleh kadang-kadang dia tak payah apa tu, nak ditengok ni dah masak ke belum, tak payah, dia tahu dah. Satu kaya dia zoom kedebuk.
Tapi dalam kita dah 40 tahun solat, kita dah tahu tak kait mengait dalam solat? Sehingga kita dalam solat pandangan pun kita belum faham. Rasulullah dah sebut, barang siapa yang solat mengalihkan pandangan dari pandangan solat, Allah benci orang tu. Sah tak solat? Sah, tapi Allah benci. Kalau benci macam mana? Kalau Allah dah benci dengan kita, rugi kita solat penat-penat tapi benci. Itu sebab bagaimana kita nak solat supaya Allah sayang kat kita. Kerananya solat ini kita mohon keampunan, tapi rupanya pandangan dalam solat pun kita belum faham. Ada berapa pandangan agak dalam solat, Pak? Ini dalam sekolah dulu kita pun jarang belajar. Tapi kalau kita dalami lagi secara tasawuf. Tasawuf ni apa, Pak? Apa maksud tasawuf? Kita perlu fahami makna dia dulu. Yang kita bincang lepas, ya banyak saya bincangkan. Fahami solat rawatib supaya tidak keliru diletakkan. Saya tak nak ulas panjang-panjang rawatib. Ramai ada yang nak bertentangan. Ya, solat rawatib, solat apa? Dua je, Pak. Qabliyah, ba'diyah, itu je. Tapi orang salah taruh. Ini yang masalah. Diletakkan lepas-lepas. Sedangkan ba'diyah saja. Kenapa diletakkan lepas-lepas? Ada letakkan lepas solat hajat. Sedangkan ba'diyah itu solatnya melepasi fardu. Itu kena faham betul-betul. Yang ini pandangan dalam solat. Kita kadang-kala solat arah pandangan pun tak faham. Contoh kita nak berbicara dengan bos kita, tapi kita tengok lain. Tapi cerita dengan bos macam mana? Kita nak cerita dengan yang di Pertuan Agong, menghadap yang Tuan Agong, tapi kita tolehnya tempat lain. Agak-agak macam mana? Biadab orang ni. Tidak tahu protokol menghadap yang di Pertuan Agong. Contoh. Begitu juga yang Maha Agung. Bagaimana Rasulullah ajak? Hadapkan ni kita. Wajhatu wajhiya lillazi fatara samawati wal ardh. Hadapkan wajah seluruh tubuh kamu kepada pencipta bumi dan langit. Maksudnya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dan kaedah dalam solat ada 5 pandangan. Jangan pandang-pandang lain. 5 pandangan itu pelajari supaya solat kita ini dipandang oleh Allah. Kalau kita tak tahu nak mandang mana, ini yang menjadi salah pandang. Jangan pandang-pandang, jangan renggang-renggang, kan gitu dah dinyanyikan. Tapi kita belum paham lagi apa yang nak dipandang. Yang kita pandang lain aja. Itu sebab sahabat yang dirahmati Allah, di dalam salat ada 5 pandangan. Jangan alihkan pandangan ni. Itu sebab kalau orang di dalam tasawuf ni, sebab sahabat dia lebih detail. Maksud tasawuf itu bermaksud memperhalusi ibadah. Lebih halus lagi. Itu sebab dalam tasawuf itu umpamanya kalau kita beli batu asah, tahu batu asah? Ungkal. Kalau tak tahu batu asah, ungkal. Apa lagi bahasa? Saya ungkal, Pak. Betul tak? Kalau ungkal yang kita beli atau batu asah, yang kasar tu tebal ke nipis? Yang kasar tu tebal, Pak. Yang tipis itu, yang nipis itu halus. Halus itulah tasawuf. Tapi kalau kita mengasah cuma yang kasar aja, kesekali asah nanti petang dia gabluk lagi atau tumpul lagi. Tapi kalau kita asah yang kasar belasah dulu, lepas tu yang halus kita layangkan, yang halus 2-3 hari dia tajam. Itu sebab tasawuf itu sedikit yang mengamalkan. Kenapa? Betul asah tu contoh. Allah rakam dalam Al-Quran, amsalan natribuha linnasi la'allahum latafakkarun. Itu perumpamaan aku bagi. Batu asah kau tengok, kata Allah. Kenapa? Tengok yang kasar. Orang tak nak bertasawuf, kasar aja. Tebal. Maksudnya ramai sangat. Yang bertasawuf sedikitnya. Tetapi tidak boleh terus bertasawuf tanpa adanya syariat. Syariat ini adalah hukum hakam yang saya dah sebut 4 perkara. Pertamanya kita bersyariat, tuntut ilmu seberapa banyaklah. Yang keduanya kita bertarekat. Kenapa tak tarekat, tak ada ibadah? Apa aku tak masuk tarekat? Masuk. Jangan tak masuk. Fas'alu ahla zikri. Kamu kena tanya orang yang pakar, kata Allah. Kenapa? Allah perintahkan wasamai wa tariq wa ma adraka ma tariq. Demi langit itu ada jalan, kata Allah. Bahasa mudahnya. Kamu tahu jalan apa tu? Wa ma adraka ma tariq?
An-Najmu Saqif, kata Allah. Di sanalah letaknya ada nikmatnya, ada gemerlapan, itu indahnya. Apa dia? Syurga lah. Bagaimana nak menggapainya kalau tidak bertarik? Hari-hari kita minta dengan Allah, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Tapi kita masih lagi belum nampak jalannya lagi. 40 tahun minta peruntukan, tak dapat-dapat. Contoh, ya, Masjid Bukit Pasir ni 40 tahun Pak minta, bukan banyak, 80.000, tapi datang 100.000. Alhamdulillah, itu kerja Allah. Agaknya gitulah, ya, minta 40 tahun, tiap-tiap hari minta. Kalau Allah hari-hari minta, Allah lagi sayang kat kita. Kalau kita orang datang minta hari-hari, macam mana? Pengambil keluar bawa parang. Kita ni manusia. Itu sebab sahabat di dalam solat mempunyai pandangan ini, tolong tengok betul-betul. Sebab Allah tidak akan pandang seseorang itu sekiranya ia mengalihkan pandangan di dalam salat. Yang pertama ni Pak, pertama pandangan dalam salat dinamakan pandangan tawarruk. Apa pandangan tawarruk? Pandangan nak mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Pandangan tawarruk ni kat mana duduknya? Di bahagian mana dalam solat tu? Mana nak pandang? Tawarruk. Pandangan tawarruk ni lah memandang depan, umpama memandang ke Kaabah. Kenapa? Sebab itu kiblat kita. Umpama memandang Kaabah, setiap kali kalimah Allah pasti memandang depan. Depan. Jangan pandang bawah. Sebab itu yang dia ajar. Itu sebab kalau kita di Masjidil Haram, kita tengok Kaabah. Dah satu rahmat, pahala yang Allah berikan pada 5 perkara kalau kita pandang dapat pahala. Salah satunya Kaabah ni lah. Kaabah kita tengok. Dan nak dapatkan pahala ketika mana salat, umpama depan Kaabah, Allahu Akbar. Ketika mana takbiratul ihram. Takbiratul ihram, pandang depan, bukan tengok bawah. Allah tak perintahkan tunduk bawah ketika mana nak takbir, tapi pandanglah akan Masjidil Haram dia tu. Jadi kalau kita tak pandang Masjidil Haram, kita pandang mana bawah? Masjidil Haram umpama di depan kita lah, karena itu kiblat kita. Dah satu tempat kita tahu rahsianya nak memandang depan itu ketika mana takbiratul ihram. Yang pertama, dia ada 5 tempatnya. Itu yang pertamanya takbiratul ihram. Tengok depan, ada orang angkat Allah, tapi bila dia tengok depan pula terbalik kot, pasal dia belum belajar lagi mungkin. Tak kisahlah siapa ni. Apabila kita mengangkat tangan ini yang dinamakan isti'lam, berapa ramai mengangkat benar? Bagaimana para ulama Imam As-Sayyuti kata macam mana? Bagaimana angkat tangan ini? Umpamanya kamu sujud. Ada orang sujud gini tak? Sujud macam gini tangannya, ada? Tak ada. Gini tangannya, ada? Tak ada. Semuanya macam gini, selari dengan muka dia. Sujud itulah sepatutnya dibina ketika mana kita qiyam, menghadapkan asma Allah ini, menghadap kiblat, terpancar cahaya asma. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah telah firmankan. Tapi kita boleh layan gini juga. Allah. Kenapa? Sangkingnya kita ni tak faham apa itu isti'lam. Apa isti'lam? Serah diri pada Allah. Bagaimana serah? Angkat tangan. Jangan gerak, kau takut tembak. Dia gini, otomatik tangan dia gini. Kenapa? Tanda pasrah pada Allah. Itu sebab unik dalam Islam. Orang lain pun nak ditawan, kita ditawan oleh Allah. Surrender kita, surrender. Angkat tangan. Jadi yang pertamanya adalah ketika mana takbiratul ihram. Takbiratul ihram macam mana? Allahu Akbar. Tengok depan. Allahu Akbar. Jangan Allahu Akbar, bukan. Tengoklah depan. Itu yang pertama. Keduanya adalah ketika mana setiap kali kita beristi'lam. Kerananya takbiratul ihram kita dalam keadaan
isti'lam. Sahabat yang dirahmati Allah, berapa ramai yang tidak mengikut ciri baginda Rasulullah. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Nak beristi'lam pun ikut gaya kita. Macam mana? Usalli fardul maghrib contohnya, maghrib salah seorang kata Allahu Akbar. Bukan begitu yang Rasulullah ajar. Ketika mana mengungkap kalimah Allah tangan bergerak, bukan begitu. Bagaimana Rasulullah kata, pasrah diri bulat pada Allah, barulah seru keagungan Allah. Allahu Akbar. Maksudnya angkat tangan terlebih dahulu. Angkat. Kalau dalam ilmu tasawuf ada ciri-ciri lain, mak. Tapi insya-Allah kita cuba masukkan supaya fahamilah benar-benar solat ini. Bukannya cikai-cikai macam cincau yang kita minum tu, bukan. Dia penuh rahsia sebenarnya. Kenapa angkat begini? Kenapa buka dadanya? Kenapa tarik nafasnya? Kenapa diungkap gitu? Semua kenapa? Wajibnya kita ini arifin. Berapa ramai orang yang solatnya cuma jahilin saja. Solatul jahilin kata baginda Rasulullah. Ramai yang jahil dalam solat. Ya'ti ala nasi zamanu yusallun wala yusallun. Rasulullah sabdakan, akhir zaman nanti ramai orang yang solat, sebenarnya dia tak paham apa itu solat. Ramai kata Rasulullah. Rupanya kita belum solat lagi, tak faham. Dah 20 tahun kerja jadi pomen, skru nombor 8 tak faham. Macam gitulah lebih kurang. Nasib baik tokenya baik, kalau tak dah kena reject. Itulah Allah, sahabat. Kita belum faham solat, Allah masih lagi suruh solat, diberi lagi kita untuk bernafas. Tengok makhluk lain, contoh rumput, contoh burung dan sebagainya. Kalau dah tak nak berzikir, Allah tarik nyawanya, dah mati dia, dah tak zikir lagi dah. Kerananya mereka semuanya sentiasa berzikir pada Allah. Kita tak nak zikir, Allah belum tarik lagi nyawa kita. Allah beri peringatan, fazakir inna fa'ati zikra, saya zakaru mayyasha, kata Allah. Berilah ingatan bagi mereka yang tak ingat. Inilah caranya kita beri peringatan yang kita tak ingat. Apa yang tak ingat? Kadang kita bukan tak ingat, tak tahu lagi. Pandangan dalam solat masih lagi kita meracau-racau lagi. Nak tengok mana ni aku? Ketika takbir mana nak tengok? Jadi apabila kita beristi'lam ini, maka tengoklah depan. Dan istilam ini ada 4 tempat di dalam solat. Mengikut Imam Syafi'i. Imam Malik 3 tempat. Imam Syafi'i 4 tempat. Jadi ketika mana setiap kali isti'lam tengoklah depan. Kerana setiap kali isti'lam kalimahnya Allah, tidak lain. Contohnya takbiratul ihram, Allahu Akbar, Allah tengok depan. Pandangan yang pertama. Keduanya ketika mana kita nak rukuk, angkat tangan dulu. Allah, support Allah dulu, angkat tangan dulu, baru Allah tengok depan. Kerananya setiap pergerakan wajib tumakninah. Kalau gini-gini batal, tak sengaja. Solat dia tak diterima oleh Allah. Benarlah kata Allah, wailul lil musallin, masuk neraka orang yang solat, sebab dia tak tahu kalau dia batal. Contohnya apa sahabat? Sami Allah liman hamidah, batal dah tu. Kenapa? Bergerak lebih daripada 2 kali berturut-turut dalam anggota dia. Apa anggota? Satu ruas ini dikira satu. Sekali jalan ini 2 ruas sekali jalan. Sap. Tak sekali jalan sap tak berhenti, maka 4 pergerakan. Apa jadi kalau 4 pergerakan? Renung betul-betul sahabat. Itu sebab ketika mana kita nak mengangkat wajib tumakninah, berhenti. Jangan tak berhenti. Siapa tak berhenti, batal, tak secara sengaja. Kenapa 4 pergerakan? 1, 2, 3, 4 serentak, berturut-turut pula tu. Kalau tak nak batal, sebelah aja angkat sama Allah. Sebelah aja. Baru 2. 1, 2. Kalau 2, ni 2 tambah 2 4, habislah. Oleh kerananya ilmu tak kesampaian. Itu sebab yang pertamanya syariat itu kita tempuh dulu. Ilmu kita cari dulu dalam bab solat. Rasa aku dah tahulah bab solat. Bagaimana kamu nak jawab takbiratul ihram? Selagi kamu tidak jawab, selama itu Allah tidak akan pandang kamu dan Allah tak angkat solat kamu. Bagaimana kamu nak jawab? Itu sebab kita memperhalusi ibadah ini supaya ia menjadi teman kita. Jadi 4 tempatnya ketika mana takbir pertamanya, takbiratul ihram. Keduanya nak rukuk, angkat dulu, Allahu Akbar, baru rukuk. Pas itu i'tidal, sami Allahu liman hamidah, baru turun.
Bukan Allahu liman hamidah, batal dia. Kenapa? Kira sendiri, itu je. Semasa saya di pondok, sahabat, guru saya ni, kita cari guru mursyid ni bukan mudah. Apa yang dipikir kita dia nampak. Satu hari diuji nak jadi imam. Allah, petang baru makan ikan godok. Ikan godok tau, tawar. Allah, teringat ikan. Ditepuknya pakai lidah. Boom. Kamu solat ke mau makan ikan? Guru dah nampak apa yang dipikir. Kerana dia menjaga anak muridnya supaya benar-benar fahami apa itu solat. Pergerakan demi pergerakan dijaga. Ketika mana kami di pondok dulu, di pesantren. Bukan rupanya bila dah balik kampung tengok orang solat sedih, nangis. Dia terangkan satu persatu. Ini batal, kamu tahu tak? Ini tak betul, ini baca tak betul ni. Oh ya Allah, makin menuntut ilmu makin goblok. Senang ceritanya. Semua tak betul. Tapi memang benar, tak betul selama ini buat. Bila kita angkat tangan ni sahabat, tengok depan. Empat-tempatnya. I'tidal. Sami Allahu liman hamidah. Lepas itu yang ketiganya, tadi dua, takbiratul ihram, nak rukuk, i'tidal. Yang keempatnya adalah ketika mana bangkit daripada duduk yang lama, sama ada untuk rakaat ketiga ataupun ketika itu kita masbuk. Masbuk, duduk lama, tunggu, naik, maka angkat tangan lagi sekali. Kenapa? Duduk yang lama memutuskan rakaat kepada rakaat, jadi dia ulang lagi sekali seperti takbiratul ihram. Tetapi di dalam solat, itu kena faham. Sebab kita duduk yang lama, tahiyat awal. Naik rakaat yang ketiga, angkat Allahu Akbar. Jangan gini. Ini dua, ini dua. Berturut-turut. Ini tolong pikirkan. Benar kan kata Rasulullah? Akhir zaman ramai orang solat, tapi sebenarnya mereka tak solat pun. Kenapa? Dia tak tahu kalau solat dia batal. Dia tak tahu apa yang dia tak tahu, kan rugi. Itu empat tempat. Dan yang dia ada 5 pandangan. Pandangan tawarruk ni sahabat. Yang kelimanya adalah ketika mana hendak memberi salam, buka menghadap hadapan, tutup tengok depan. Ketika mana nak memberi salam, bukan tempat sujud yang dipandang, bukan tempat itu, bukan kita main skodeng, bukan. Bagaimana nak kata toleh kanan? Tengok depan dulu. Assalamualaikum warahmatullah. Baru dinamakan menoleh ke kanan. Kalau kita tengok bawah, Assalamualaikum warahmatullah, ini kita skodeng namanya. Ini. Itu sebab nak kena faham apa dalam kitab sebut. Menoleh ke kanan. Dan ketika mana memberi salam, pandanglah pandangan tawarruk. Pandangan tawarruk mana? Depan. Memandang Kaabah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanan. Kanan ada sambungan. Ashabul yamin namanya. Tengok depan lagi. Assalamualaikum warahmatullah. Shimal. Warahmatullah je. Disebut dalam Al-Quran. Surah Waqiah ayat 42-46. Rujuk. Kita main sama je. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Lain. Simal dengan yamin lain. Allah dah terangkan, tapi kita belasah sama je. Itu sebab dalam kaedah kita melakukan ibadah salat, fahami benar setiap titik, setiap apa yang kita ungkap, supaya ia biar mendatangkan zauq pada diri kita. Rupanya solat ini interaksi dengan Allah. Sebenarnya apa kita hendak di dalam solat? Pernah tak kita mengadu dengan Allah? Kita nak cakap dengan Allah ni, mengadu dengan Allah. Ya Allah, kau terimalah solat aku hari ni. Ada tak agak-agak? Kita main solat-solat gitu saja. Sedangkan para ulama telah memberi khabar pada kita, ketika mana di depan Allah, minta sungguh-sungguh depan Allah. Ketika itu kita berinteraksi, nak apa? Nak projek, cakap. Kebetulan kita jumpa yang di Hutan Agung contohnya, cakap nak apa? Nak projek ini, nak projek ni, cakap. Tapi kita datang menghadap yang di Hutan Agung, tak cakap, tapi membuku ke hati. Begitu juga dengan yang Maha Agung, tak cakap minta apa sebenarnya engkau ni. Itu sebab para ulama tasawuf mengajarkan pada kita satu ungkapan yang sangat-sangat bernilai, dan kita tak pernah ungkap pun.
Apa ungkapannya? Allahumma anta maksud wa ridha kamatlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Ya Allah, engkau lah sebenarnya yang kami tuju, yang kami pohonkan. Allahumma anta maksud wa ridha kamatlubi, aku hanya memohon redha kerana nak masuk syurga. Redanya Allah, bukannya pahala, bukannya solat kita, bukan. Hanya redanya Allah. Ridha kamatlubi a'tini mahabbah, kerananya memohon kasih sayang. Kasih sayang Allah kalau diberi pada kita, semuanya Allah perkenan apa yang kita hendak. A'tini mahabbah wa ma'rifatan. Kau terimalah ibadah aku ni ya Allah, kau terimalah. Ketika itu kita merayu dengan Allah, kerana kita nak berdepan dengan Allah ketika itu. Tapi kita berdepan dengan Allah, langsung tak cakap apa-apa pun. Nak jadi diri orang Islam pun tak lagi. Bagaimana nak jadi orang Islam? Bunyal Islamu ala khamsa. Rasulullah sabda, peganglah Islam itu 5 perkara. Tapi kita tak pernah nak pegang 5 perkara, kita pegang 4 saja. Kenapa? Yang pertama kita tidakkan selalunya. Ketika mana kita nak solat, tak pernah kita ngaku diri kita orang Islam. Tapi kita cakap dengan Allah, wa ma'ana minal musyrikin. Aku ni bukan yang mensyirikan kamu ya Allah. Kalau tidak mensyirikan, jadi nak macam mana? Bagaimana cara kita tidak mensyirikan Allah? Maka wajarnya kita bersyahadah. Berapa ramai orang yang nak solat, dia bersyahadah. Kerananya sahabat, syarat wajib solat pertama adalah orang Islam. Benarkah kita orang Islam? Kalau orang Islam memegang, mendukung 5 perkara prinsip itu. Ketika mana solat, 5 prinsip ini kita pegang. Apa dia sahabat? Pertamanya bersyahadah. Pastinya kita bersyahadah terlebih dahulu belum solat, sebelum solat. Keduanya kita solat. Di dalam solat terdapat 3 perkara di dalam rukun Islam. Dalam solat kita wajib berpuasa. Siapa minum dalam solat tidak sah solatnya. Dalam solat dia wajib zakat. Kalau tak zakat tidak sah solatnya, kerana zakat itu penyucian. Orang yang solat tanpa menyucikan dirinya tidak sah solatnya dengan cara kaedah berwudu. Dan yang kelimanya adalah haji. Orang solat kalau tak pergi haji tidak sah, kerana orang solat menghadap Kaabah atau menghadap kiblat. Dan Kaabah tempat orang menunaikan haji, sahabat. Kita bukan menghadap KLCC, menghadap BP Mall dan sebagainya, tak. Kita menghadapnya disebut kiblat saja namanya. Tetapi kiblat itu adanya Kaabah. Jadi ketiga-tiganya ada di dalam solat. Tetapi nak membentuk solat, pasti syahadah mendahului solat. Kerana itu yang Rasulullah ajar pada kita. Tapi berapa ramai orang nak solat dia bersyahadah, hanya dia mengikut apa yang disyariatkan, mengikut rukun dan syaratnya, sah solat. Kita tidak nak memikirkan bagaimana solat ini Allah suka. Allah suka solat kita. Kita hanya melepaskan batuk dalam masjid, itu saja. Sah sudahlah. Tidak merasai bagaimana solat ini Allah terima. Keseronokan solat, apabila bait-bait yang kita ungkap kita faham. Dah 40 tahun. Sami Allahu liman hamidah, 40 tahun ungkap, belum faham lagi, tak tahu makna pun ada. Pelik kata pelik. 40 tahun tu. Satu hari berapa kali ungkap? 17 kali. 17 kali diungkap. Kalau kita nyanyi 17 kali, boleh hafal tau. Kita dah hafal, tapi tak tahu makna. 40 tahun dah kita ungkap. Nak jadi apa kita? Itu sebab sahabat yang dirahmati Allah, dalam bab solat kita hari-hari selusuri. Contohnya dalam qiyam. Berapa ramai yang tidak faham qiyam? Rukun solat berapa? Masih lagi kita berantakan lagi. Rukun salat ada berapa? Ya. Terbagi kepada berapa? Mesti kita lagi terkapai-kapai. Kerananya syarat sah solatnya memahami rukun-rukunnya. Syarat sah solat. Kalau tak faham rukun, tak sah solatnya. Ini yang nak kena fahami benar-benar, supaya solat kita ini Allah pandang dengan penuh kasih sayang. Sebabnya kita faham 5 golongan orang yang solat. Pertamanya disebut jahilin. Yang keduanya alawin, ngikut saja. Jahil tadi tak ada ilmu. Yang keduanya dia ngikut aja. Kau tak percaya ngikut Pak? Kau tak percaya tengok.
Kenapa kita berwirid subhanallah 33 kali? Kenapa? Kenapa baca 33? Baca pulanya tak seperti apa yang nak dibaca. Subhanallah. Apa nak baca? Bukan itu kalimahnya. Kenapa 33? Sedangkan Allah tak pernah meletakkan jumlah itu. Allah kata alhamdulillahi katsira. Berapa katsira? Ya entah. Suruh banyak. Kenapa kita letak 33? Alhamdulillah 33, subhanallah 33, Allahu akbar, langkah pula tu. Sedangkan yang diturunkan daripada Nabi Allah Ibrahim kepada Rasulullah, baqiyatus sholih 4. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Kita pun kalimah la ilaha illallah jarang nak ungkap. Itulah kalimah nak bawa mati. Kita nak mati, itulah kalimahnya. Kita bukan mati subhanallah, tak. Kita nak mati man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Tapi kenapa tak diasyikkan hari-hari? Ini lebih mudah. Iya, tapi Allah firmankan apa? Fa'lam annahu la ilaha illallah astaghfir. Berpeganglah semuanya dengan kalimah la ilaha illallah, itulah keampunan kalau kamu ungkap. Tapi kita tak baca pun. Kenapa tak baca? Itu sebab kadang-kala cuma baca tapi tak tahu nak letak mana pula. Itu sebab perbanyakkanlah kalimah la ilaha illallah. Sebab Allah selar sahabat dalam Al-Quran lagi. Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Kenapa masa kamu hidup kat dunia dulu suruh baca la ilaha illallah kamu ni sombong? Peristiwa itu berlaku macam mana sahabat? Ketika mana Rasulullah berjalan di perkuburan. Maka Rasulullah tahu dalam kubur tu orang tengah diseksa dah. Kedebak. Wah, kena seksa dah. Kenapa digebuk, nungkar dan nangkir? Maka Rasulullah kata macam mana? Assalamualaikum ya ahlal kubur min la ilaha illallah min la ilaha illallah. Terberhenti malaikat nungkar nangkir memukul. Terberhenti kerananya hebatnya kalimah la ilaha illallah. Maka dipacakkan daun tamar. Malaikat pun kata, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Dulu engkau masih hidup, orang kau action. Suruh baca la ilaha illallah kau tidak. Inilah kau padahnya. Kedebak. Jadi jangan sampai tinggal kalimah la ilaha illallah. Kerana kalimah ini adalah kalimah nak diungkap ketika kita nak jiun nanti sahabat. Bukan mudah ketika mana sakaratul maut. Kalau tak diasyikkan kita sentiasa baca la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bagaimana nak baca? Rujuk dengan guru, bertawajuh dengan guru, berbai'ah dengan guru, supaya guru berwusul. Kita berwusul dengan guru, guru berwusul pada guru, kepada baginda Rasulullah, Jibril dan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak lari daripada syariatnya. Wajib berguru. Kalau tidak, ditanya nak letak kat mana? Ungkap kat mulut. Habis nak bawa macam mana? Sedangkan mulut besok di yaumul akhirat, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Besok kat sana mulut dah dikunci, Allah tak boleh cakap. Itu sebab nak mengungkap kalimah la ilaha illallah jangan kat mulut. Nanti kat sana tak boleh cakap. Letakkan kat mana? Latifahnya. Kat mana? Belajar dengan guru. Kat mana letak dia tu? Supaya biar latifah itu yang memberi bukti dan saksinya. Mulut dah tak boleh. Ketika itu dikunci mulutnya, kaki dan tangannya menuntut bela apa yang dikerjakan. Berapa ramai orang yang solat tapi tak solat kerananya tangan tak pernah ngadap kiblat, gini aja. Kiblat tu sana, yang gini tu kenapa? Fahami isti'alam sahabat. Jangan biarkan tangan kita sengsara. Ketika mana kita solat, tangan nak solat tapi tak hadap kiblat. Kalau tak hadap kiblat maka tidaklah solat. Sedangkan kiblat pada tangan kita adalah asma Allah. 18, 81, 99 ni sahabat. Hadapkan ke kiblat benar supaya nanti ke akhirat dia tak tanya kita, memang aku dah hadapkan kiblat. Keduanya adalah kaki kita. Berapa ramai orang yang solat kakinya bukan ngadap kiblat. Tak pernah ditengok sudah baginda Rasulullah. Ketika mana nak solat dilihat kakinya. Kerana itu tawasulnya. InsyaAllah kita bincangkan nanti pandangan dalam solat lagi.
Ya, kaki ngadapnya satu sana megar gini, kenapa? Jihadlah ke jalan Allah ketika mana solat, hadapkan ke kiblat kaki kita benar-benar. Macam simple tapi besok ditanya di akhirat. Na'udzubillahi min zalik, sahabat. Itu sebab nanti anggota kita akan berkata macam-macam, telinga cakap, mata cakap, mulut dia dikunci. Allahu Rabbi. Tapi dalam Al-Quran di sana sebut tangan dan kakinya menuntut balik apa yang dikerjakan. Pokok pangkalnya awalu ma yuhasabu ibadi min yaumil qiyamah as-salah. Ditanya dulu adalah solatnya. Tangan solat tak? Macam aku solat. Aku tangan dan ibrat. Kenapa? Dia gini aja. Kan tu sunat. Ya sunat, tahu. Kalau tak sunat belum solat lagi. Pasal dah sunat. Pasal dah sunat, wajib solat. Saya ingat lagi bapak saya cakap, kuerenelenya, wes mari sunat, wes saiki wes ora sunat, wes wajib solat, tak boleh tinggal, kerana dah lepas sunat. Oh, dah lepas sunat wajib pak ya? Iya, orang kena tinggal solat. Wah, bapak bagi pesan. Kenapa? Sunat dah lepas, maka jadi wajib, tak boleh tinggal. Kita memikir, oh lepas sunat wajib. Oh wajib lah. Dulu di apa? Kalau ditakut-takutkan, kalau dia cakap dideni lah. Dideni dia biar melakukan ibadah. Sunat wis lepas, saiki dadi wajib. Ora kena tinggal dosa mlebu neraka. Neraka. Kalau orang dulu ketakut, sekarang apa dah? Iya, ini yang jadi masalah sahabat. Oke, hadirin hadirat dirahmati Allah. Oh, ini Bilal paling kejam. Satu-satunya Bilal paling kejam dia. Memang prinsipnya Bilal begitu. Oh, lagi 2 menit. Oke sahabat, saya rasa itu saja untuk hari ini. Mohon ampun dan maaf ya. Ini sebagai kita muzakarah lah. Bukan saya yang mengajar sahabat-sahabat, tidak. Ya, sebab kita sama saja. Yang mengajar guru itu adalah Allah, yang beri kefahaman Allah, yang menyampaikan Allah. Saya hanya melurungkan, memberi hidayah Allah. Kefahaman itu Allah. Mintalah dengan Allah. Jangan minta dengan penceramahnya kita dengar tu baik, bukan. Kita jangan syirik dengan Allah. Allah minta, ya Allah aku beri kefahaman, apa yang disampaikan aku faham. Ya, moga-moga memberi manfaat kepada kita semua. Insyaallah kita lepas azan nanti kita akan berzikir sedikit. Mudah-mudahan Allah menerima ibadah kita insyaallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah.
haula wala quwwata illa billah. Sunnah. Haula wala quwwata illa billah. Haula wala quwwata illa billah. Allahu akbar, Allah. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi al-'adati mahsaratil qa'imah adi sayyidina Muhammadin sallallahu fadilah wa syarab darajat aliyah rafi'a wa qamul mahmud alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'at ya arhamar rahimin. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil azim. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alhamdulillahi rabbil alamin. Oke, sahabat yang dirahmati Allah, sebagai renungan ketika mana kita salat, jangan kita tidak memahami pandangan di dalam salat. Kalau kita tak faham pandangan salat ni, jadi membazir. Karenanya nanti Allah tak akan pandang kita. Itu yang menjadi muskil nanti kita. Kita rasa macam seronok salat, rupanya Allah tak tengok kita pun. Padahal Allah sangat memandang. Kenapa? Oleh kerana kita tidak mengikuti perintah Rasulullah. Allah dah sebut dalam Al-Quran, huwallazi arsala rasulahu bil huda waddinil haqq. Ikutlah apa yang Rasulullah ajar pada kamu sebagai petunjuk agama yang benar. Ya? Jadi bagaimana kita nak memandang, itulah yang diajar oleh para ulama. Jadi sahabat yang dirahmati Allah, moga-moga ya, baru pandangan yang pertama ini ada 5 tempatnya, pergunakan sebaiknya. Itulah yang diajarkan oleh baginda Rasulullah. Ya, pandangan tawarruk yang memandang depan. Bukan tak ada nak tengok depan. Ketika mana kalimah Allahu Akbar terungkap, pandanglah depan. Kerana kita nak mengagungkan Allah. Ya, kita bukan nak mengagungkan Allah. Kalau misal kata kita tunduk bawah, tidak. Kita kena tengok depannya. Kalaulah seorang raja, kita tengok depan. Ampun tuanku, dia tengok. Tak ada yang gitu, tak ada. Jadi itulah amsal yang Allah bagi untuk kita. Mudah-mudahan memberi manfaat kita pada hari ini. Ya, insya-Allah ya, saya ulang lagi sekali, kuliah saya di masjid ini adalah Sabtu yang keempat. Ya, Sabtu yang keempat. Jadi kalau ada 5 Sabtu kelima ni, contohnya ada 5, itu dah di booking orang lain. Saya Sabtu kelima ini adalah ke Muar. Jadi kalau ada sahabat tadi bagi tahu, kan minggu depan. Tak, saya Sabtu yang keempat setiap bulan. Itu je. Ya, tengok Sabtunya ada berapa, yang keempat tu saya insya-Allah. Kalau jadual ada orang lain, tak apa, ustaz lain boleh masuk. Saya boleh munduri, tak apa. Ya. Tak ini giliran saya tak. Kalau dah masuk silakan. Kalau saya ada, duduk dalam majlis ilmu. Kerana dalam majlis ilmu lebih mulia daripada siapa yang menyampai. Itu saja. Ya, moga-moga kita mendapat manfaat. Akhirnya mari kita baca istighfar yang diajar oleh baginda Rasulullah kepada Sayyidina Ali. Wahai Ali, bacalah istighfar ini. Umpamanya kamu melakukan ibadah 1000 tahun. Apa dia yang kita dendangkan selalu, insya-Allah ya sahabat. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi taubatan abdu walimin la yamliku li nafsihi
ضررا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. للنبي الكريم وعلى آله وأصحابه الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم خير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal-aqibatul muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya zal quwwatil matin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka wa tawajjahu ilaika bin nabiyyika Muhammad nabiyyi rahmah ya sayyidi ya Muhammad inna tawassalu bika ila rabbi. Allahumma fas'abi fi liqada'i likulli hajat wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayya warhamhuma kama rabbana shighara wa li jamil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbi ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina rabbana taqabbal du'a. Allahumma a'udzu bika minal baras wal junun wal zuzam wa min sayyi'il asqam. Rabbana ighfir 'anna adzaba inna mu'minun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar ya Allah wa qina adzabannar wa adkhilna jannatal abrar ya azza qabr ya rabbal alamin. Allahumma ij'alna jam'ana hadza jam'ana marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina wa la ma'ana wa la nab'una syakka wal matruda wa la mahruma wa hab lana musiana li musinina muqassirana li amalina kullu bi wajhikal karim ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Aku lihada astaghfirullahaladzim li walakum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.